Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan OMG terbitan Malaysia Gazette bersama saya, Syarif Ekadir. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada 3 hari bulan Mac yang lalu, seorang naib presiden kepada sebuah JLC, iaitu saudara Reza Huzari Zainuddin, telah disahkan dijangkiti virus COVID-19 yang sangat berbahaya itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sangat bertuah kerana hari ini kita bersama susuk tubuh yang dimaksudkan yang akan berkongsi tentang pengalaman, kisah suka duka yang beliau lalui sehinggalah disahkan bebas daripada dijangkiti virus tersebut. Baik tuan, mungkin secara asasnya lah, secara kasarnya, mungkin penonton kita di luar sana nak tahu juga macam mana Tuan Reza ni boleh infected. Pergi holiday ke, kan? Ataupun pergi tablik ke, kluster macam mana ke. Mungkin secara asasnya lah, secara generalnya, mungkin Tuan Reza boleh cerita sedikit. Okey, Assalamualaikum. Ya, nama SK, thank you untuk datang sini. Just untuk untuk semualah manfaat untuk semua. Bila interview saya ni, saya kata manfaat untuk semua punya pengajarannya lah. Ya. Jadi saya mendapat COVID ni daripada bekerja. Ya, daripada kita bekerja. Biasalah itu bila kita bekerja ni banyak cabaran-cabarannya. Terutamanya bila kita expose pada orang luar. Ya, jadi saya mendapat daripada situlah. Ya, jadi saya dapat dan kita dapat tahu pun macam itulah. Ya. Jadi kita disuruh pergi ke hospital, buat check up. Jadi supaya kita tahu ya, sama ada kita ni betul-betul positif ke macam mana. Ya. Pasal masa memula tahu tu pun kami hanya disuruh kuarantin pada asalnya. Ya. Hanya disuruh kuarantin pasal bila kita ada direct contact dengan siapa-siapa yang ada positif. Ya. Jadi semua yang terlibat, sama ada di office ke di mana, kami disuruh balik ke rumah. Asalnya balik ke rumah. Balik ke rumah untuk kuarantin. Pasal masa tu COVID ni adalah satu yang baru. Pasal ketika tu pasal saya kena tu adalah second wave. Okey, alright. Bila second wave ni, macam saya pun yang saya tahu saya kes 46. Dan kes 46 ni kira yang saya tahu 46 pun dia tak tulis nama. Ya, pasal di situ 46 dia ada umur. Saya tengok situlah umur saya pun seseorang yang ada. Jadi saya menganggap saya 46. Ya, jadi bila kami dapat tahu dan company pun minta kami semua kuarantin. Ya, semua kena balik ke rumah, duduk di rumah, dipisahkan daripada keluarga. Jadi kami menurut perintah masa tu, kan? Pasal di company pun tak ada lah, kami bekerjasama dengan KKM masa tu juga. Kami serahkan 100% dengan KKM. Pasal kami percaya KKM mempunyai SOP yang untuk mengenangi. Jadi KKM advice untuk semua yang terlibat balik untuk dikuarantin. Cara kuarantin macam ni. Kan? Duduk mesti ada. Tapi masa tu dah disahkan positif belum. Belum lagi Belum lagi. Tapi dah ambil dah swab apa semua. Belum swab lagi. Belum. Okey. Tahu kata ada direct contact. Ada direct contact balik ke rumah. Balik ke rumah dan dikuarantin. Dan tunggu arahan seterusnya daripada KKM apa yang perlu dibuat. Ya. Yang itu masa tu tak silap saya pada 1 hari bulan. 1 hari bulan. Jadi pada 2 hari bulan saya diarahkan oleh syarikat lah untuk pergi membuat test swab. Test swab tu di Hospital Sungai Buloh. Jadi bila saya pergi kita buat test swab. Jadi esok tu dia sama ada 24 hours ataupun 48 hours untuk kita tahu. Masa tu 48 hours dia punya maksimum lah. Masa ditunggu 48 hours tu macam berhari-hari kita rasa lah. Penyiasaannya tu tunggu. Nak tahu ni? Nak tahu kan. Sama positif kan negatif. Positif negatif kan. Sampailah pada tak silap saya 2 hari bulan. Kan? 2 hari bulan tu doktor daripada Sungai Buloh call. Dia kata, Cik okey kata semua. Kan? Dan dia kata, Cik punya test positif. Masa tahu positif tu, of course kita terduduk sekejap lah. Kan? Dia telefon? Dia telefon. Dia akan telefon. Ya? Masa tu dia kalau tak telefon tu, you kata Alhamdulillah pasal tak telefon. Kan? Siapa dapat telefon tu, Allahu Akbar. Kita kena kan? Kita kena. Tapi terduduk sekejap pasal masa tu COVID ni di Malaysia baru.
kita tengok dalam news kan, ramai di China yang sakit on ventilator, pakai oksigen. Kita dah terbayang masa tu macam tu akan jadi kat aku. Masa tu kan, masa tu. Jadi bila doktor call saya belah petang, selalunya masa time saya kena tu second wave tu kebanyakannya belah petang pukul 6, 6.30 doktor akan call. Kerana dia akan datang ambil dengan ambulans tengah malam. Tengah malam macam saya tunggu tu dan pukul 12.30 ambulans datang. Tapi dia bagi tahu lah tengah malam kita akan datang. Dia kata tunggu saya, nanti dia akan call balik. Standby lah, dia kemas baju apa semua. Pack baju-baju, masuk dia kata make sure barang semua siap. Okay. Duduk tunggu nanti. Kami akan call semula bila ambulans akan datang lah. Tapi masa tu pun bila kejiranan ni kita pun faham pasal benda ni benda yang baru. Sakit ni ramai, dia wabak maksudnya dia akan menjangkit. Jiran akan cakap apa bila dapat tahu kita ada kan. Dan kita pun agak susah hati kerana family kita tinggal di rumah. Bila family tinggal di rumah, jadi kita bila kita masuk hospital nanti masih tak boleh buat apa. Kan? Jadi masa ambulans datang tu saya pun dah ingatkan pada KKM masa tu, PKD lah daerahnya, kata kalau boleh switch off kan siren. Jangan bising-bising lah nanti apa tanggapan jiran pula. And of course jiran nak tahu kan apa masalah. Dan kita akan lebih risau masa tu. Kan? So alhamdulillah masa selepas itu saya tunggu dalam pukul 12.30 malam ambulans datang. So datang depan rumah lah. Dia ambil depan rumah, dia pick up dan dia hantar ke Hospital Sungai Buloh. Hanya itu sebab sikit dah permulaan macam mana lah sebelum saya dimasukkan ke dalam Hospital Sungai Buloh. Jadi bila orang kata tanya saya berapa hari bulan saya masuk, saya kata pukul 3 ataupun 4 hari bulan pasal dia pick up saya pukul 12.30 malam sampai ke hospital pukul 1.30 pagi. Jadi dia in between 3 hari bulan dengan 4 hari bulan. Tapi masuk ke hospital 4 hari bulan lah. 4 hari bulan saya start masuk. Okey, baik. Ni kita cerita di rumah. Bila saja menjejakkan kaki ke Hospital Sungai Buloh, apa yang dibuat? Nombor satu, saya cerita daripada awal lah. Banyak orang akan tanya macam mana nak masuk ke hospital tu kan. Yes. Pengalamannya bila kita sampai, dia ada bahagian bawah hospital, bahagian emergency tu untuk hantar orang pesakit COVID di situ. Dia tak campur dengan tempat-tempat yang lain. Bila ambulans datang masuk, bila dia buka, dia belum buka, dia pakai wheelchair. Kan? Semua akan duduk, dia akan tolak masuk ke dalam ni lah. Kan? Bila masuk, dia tolak masuk, dia tak boleh jalan sendiri. Tak boleh. Dia tak akan bagi. Dia bagi wheelchair. Dia bagi wheelchair, akan seorang daripada situ. Masa Cik Reza sampai tu, ada berapa orang patient masa tu? Masa bila saya, daripada situ dia akan tolak masuk ke bilik. Dan di bilik itu pun you akan nampak line merah tau. Line situ, yang itu designated dia. Jadi siapa yang sakit dalam situ saja. Sampai begitu? Sampai macam tu dia kawal. Jadi dia tak boleh keluar semua, tak boleh. Jadi bila dia tolak masuk ke dalam bilik masa tu, saya ward 4. Saya ward 4C masa tu. Ditolak masuk, ada seorang dalam situ. Tapi masa tu tak ramai. Jadi bilik pun banyak kosong lagi. Saya tolak masuk, ada seorang dalam situ. Jadi duduk dalam situ lah. The first thing bila kami dah sampai, dia akan minta kita akan buat, dia akan ambil darah. Pasal dia nak cek dalaman kita dulu. Ramai orang tanya saya, ambil darah tu untuk cek COVID lah. Tak. Ambil darah tu untuk cek kita punya, kalau kita ada penyakit dalam kan, kita ada darah tinggi semua dia akan cek di situ. Dan juga dia nak tahu kandungan blood kita macam mana lah. Kan penyakit dalaman yang ada. Yang itu dia ambil darah dan juga dia akan scan kita punya dada. Dia ambil x-ray. Portable x-ray lah, dia akan x-ray. Pasal COVID ni dia attack pada kita punya lung kan. So dia tengok kita punya lung ni sihat ke tak. Tahap mana dah lung kita yang tu. Kan? Dia akan ambil dalam, sepanjang saya di hospital ada dalam 2 kali lah dia x-ray. Kan? 2 kali x-ray. Alhamdulillah mengikut pakar situ. Pasal normalnya pakar akan datang almost every day. Dia akan datang dalam pukul 12 itu dia datang. Masa tu kita akan bertanya. Kan? Kita ada peluang lah tanya macam mana kesihatan apa semua kan. Pada first day masuk tu tak adalah banyak nurse yang ada situ kan. Jadi
nurse semua berpakaian penuh lah, PPE yang saya tengok berpeluh tu, kan. Jadi depan pintu tu pun dia ada macam petak merah. So nurse kalau nak bagi something, kalau dia tak pakai PPE pun kan, dia akan tolak macam tu lah. Oh, ni dalam bilik ke? Kami memang dalam bilik. Okey. Bilik tu adalah besar macam ni untuk muat untuk 4 katil. Muat untuk 4 katil. 4 katil. Okey. Ya, jadi bila masuk di situ dia akan kunci. Oh, kunci. Dia akan kunci. Alamak. Okey. Kalau dimasuk dalam bilik itu, kalau saya sebelum tu bulan Januari saya saya ada ke hospital lah, saya ada masalah di hospital itu. Jadi kalau selalu kita tahu kita boleh keluar. Okey. Sekarang ni bila dikunci kita tahu kita tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Kan? Yang tu kita start rasa depressed tau. Kan kita duduk sehari satu malam okey. Esok kita duduk, kita ni orang yang aktif. Kan suka keluar, pergi kerja apa semua. Now kita duduk atas katil saja. Jadi kita rasa terkurung. Kita dah start rasa terkurung tau. Kan? Cuma alhamdulillah pasal katil saya ni sebelah dengan tingkap. Bolehlah jenguk-jenguk. Tapi 11 hari tengok yang sama lah. Pemandangan yang sama. Saya ada tengok gambar lah kan. Tengok gambar, okey hari ni macam mana, hari ni macam mana. Yang tu sajalah pemandangan kita tengok. Tapi saya duduk di ward 4C tu selama 3 hari di situ. Dan selepas tu, bila kita dah kena, for sure orang yang dekat kita pun akan dipanggil untuk buat swab. Ya? Jadi family saya semua dipanggil. Ya? Family saya, staff-staff semua dipanggil. Alhamdulillah, kalau anda saya tu berpuluh orang jugalah, kan? Kita risau, takut dia orang kena. Sebab kita pun tak tahu kita kena pada awalnya kan. Yang positif cuma seorang, iaitu anak saya yang kecil. Kan? Dia pasal dia manja dengan saya sikit. Anak kecil, bongsu, kan? Dia manja sikit. Okey, nanti kita sentuh bab dulu. Baik, ada orang kata bila kena COVID ni, doktor ni akan sentiasa datang ke, atau sekejap-sekejap datang, sekejap-sekejap datang, sekejap-sekejap datang ke, sekejap-sekejap injek ke, sekejap-sekejap ambil darah ke, dia orang nak tahu. Kalau pengalaman tuan dalam tu macam mana? Dia tak ada pun. Tak ada pun. Doktor bayangkan pasal untuk pakai full suit yang PPE tu bagi masa 1 jam. Kan? Jadi dia akan datang pada waktu-waktu tertentu. Kan? Selalunya doktor akan datang kalau perlu ambil darah pagi-pagi. Kan? Mungkin pagi-pagi itu saya tak pastilah, tapi dia akan datang waktu itu. Pukul 2-3 pagi dia akan datang ambil. Kan? Waktu lain nurse akan masuk untuk dia akan ambil setiap kalau waktu breakfast, waktu lunch dan waktu tak silap saya selepas maghrib gitu. Dia akan datang untuk check gitu, kita punya tekanan darah dan juga temperature. Dia monitor. Setiap waktu tu dia monitor. Dan juga waktu tu dia akan bagi kita makanan. Takkan dia keluar masuk, dia tak boleh. Once dia keluar dari bilik tu, dia dah kena buang PPE. Kan? Jadi tahap macam tu. Maksudnya dia nak apa pun masa tu lah, nak cerita masa ke nak apa lah. Sebab dia dah keluar, dia tak masuk lah. Betul. Saya cakap tadi, pakar akan datang sehari sekali. Masa itu dia akan tanya kesihatan dan kita boleh bertanya lah macam mana kan. Kita of course kita nak cepat kan, cepat baik. Tapi sepanjang saya duduk 11 hari tu tak silap saya, kalau orang kan sini kata panjangnya nak ambil, dalamnya mesti tak suka kan. Memang rasa tak selesa bila dia pernah buat, tak pernah buat. Tak pernah buat, saya pun tak pernah buat lagi. Saya 5 kali saya buat. Sepanjang dalam hospital 5 kali. Oh, 5 kali 5 kali dalam hospital. Bukan orang kata sekali masa test tu je. Tak. Dia akan test. Dia akan test. 3 kali yang awal saya masih positif. Masa itu of course kita akan stres lah bila tahu positif lagi. Positif. Dan 2 kali yang last tu 12 hari bulan saya dah negatif. Dan 14 hari bulan saya negatif. Alhamdulillah. Pasal dia mesti 2 kali kan. 12 hari bulan 2 hari selepas tu pun dia akan ambil, nak tengok whether kita negatif ke tak. Dia nak make sure. Kan, tapi kita cerita lagi lah, dia selepas tu pun dia ada follow up lagi. Dia tak berhenti di situ. Okey, baik tuan. Simptom. Adakah sebelum disahkan positif tu, tuan ada mengalami simptom-simptom yang yang biasa kita kait dengan COVID, dan selepas dimasukkan tu, setelah menerima ubat sekalian, ada tak ada sebarang reaction kepada ubat yang diberikan macam mana? Saya menganggap diri saya agak lucky lah. Lucky why? Pasal saya tak mempunyai simptom yang teruk. Kan?
Yang saya tahu simptom yang saya ada, cuma saya berasa macam nak kebah demam. Bukan macam nak demam tau. Itu sebelum disahkan ke apa? Sebelum disahkan lagi. Oh, rasa macam nak kebah. Wah, tak demam? Tak demam. Kita rasa macam nak kebah demam. Berpeluh? Badan berpeluh. Oh, okey. Berpeluh ni banyaklah. Berpeluh banyak. Sampai baju kita basah. Tapi kita menganggap pasal musim adalah musim panas. Okey. Dan juga ramai juga yang demam. Jadi kita okey lah kot kita rasa. Until bila kita disahkan positif, baru tahu, oh, kita tanya doktor, pasal doktor kita banyak dia punya simptom yang ada. Kan, biasa kalau teruk, you akan demam sampai 38 degree. You akan batuk yang teruk. Kan? Batuk yang, bila saya bersama dengan pesakit lain, ada yang batuk. Batuk dia memang you dengar bukan batuk yang macam selalu batuk kahak, tak. Batuk memang batuk kering. Dia tak ada. Kalau ada kahak, bukan COVID. Oh, I see. Dia mesti batuk yang very kering. Dry, dia punya cough. Dry, betul. Very dry, dan juga dia punya demam mesti lebih dari 38. Kan? Dan saya tak ada semua barang tu. Cuma dalam hospital yang kebanyakan pesakit akan rasa adalah rasa terlampau letih. Badan rasa letih. Tak buat apa-apa tapi letih. Letih. Kita akan rasa letih. Saya normally dalam pukul 6 lebih saya akan start rasa macam saya nak kebah demam. Ini sebelum masuk hospital? Ini masa masuk. Masa masuk, okey. Masa saya nak masuk, okey. Masa saya masuk. Setiap hari sebelum saya disahkan negatif tu kan, saya dapat gugusan negatif tu, saya rasa macam nak kebah demam. Kan? Pada pukul 6.30 nak senja, saya akan start rasa. Kan, nak maghrib ni tu saya akan rasa. Lepas tu kita kebanyakannya akan tidur pukul 9 lebih, kita nak tidur. Pasal kita akan berasa badan lampau letih. Dan tired tu sampai selepas saya discharge pun kita masih rasa. Tapi saya tanya dekat doktor, kenapa kita rasa macam tu? Kan pasal virus membuatkan macam mana? Dia kata berkenaan dengan ubat, tak ada sebarang ubat dibagi pada saya dalam situ. Pasal saya tak menunjukkan simptom yang teruk, bergantung 100% pada antibody. Sebab tu you berasa letih. Pasal antibody work hard untuk fight virus. Jadi di luaran kita tak buat, tapi dalaman body kita sedang bekerja. Itu yang rasa letih. Sebab tu kita rasa letih. Okey, dalam ward tu ubat ni berapa jenis diberi? Saya tak ada ubat. Langsung tak ada ubat? Betul-betul bergantung pada antibody. Tapi walaupun kita tak ada ubat, tapi dimonitor betul lah. Macam saya kata tadi lah, nurse akan monitor kita daripada segi temperature, kita punya tekanan darah, dia akan monitor. At the same time pun ada juga satu masa tu, doktor datang ambil saya di ujung sini jari, dia ambil darah sikit untuk check whether, menurut doktor kata untuk check saya punya antibody ni ready ke tak. Whether dah build up antibody ke tak untuk melawan COVID. Tapi Alhamdulillah, pasal saya ni setiap kali doktor pakar datang, saya akan bertanya betul lah macam mana darah saya, macam mana dalaman saya. Menurutnya kata saya tak ada sebarang isunya itu. Jadi saya punya antibody ni works well untuk fight dengan virus. Maknanya tidak memerlukan ubat lah. Macam tak perlu. Lain. Alhamdulillah. Ada kalau macam di hadapan saya, ada seorang ni dia demam dan juga batuk. Doktor kalau boleh dia tak nak bagi. Dia bagi mengikut keperluan saja. Kalau tidak dia akan impact dalaman. Sama je pengalaman saya. Ada sekali saya masuk, tak pernah tidur hospital selalu kan. Jadi bila kita duduk kat hospital ni katil tu, kita sakit belakang. Jadi saya minta ubat untuk tahan sakit lah. Tapi doktor kata tak boleh. Kerana itu akan impact you punya lung. Dia akan bagi ubat sapu dia kata. Kawalan yang ketat lah. Okey, baik. Ini soalan yang kita nak tanya ni. Dalam tempoh berbelas hari, orang kata sudah tentu perasaan stres, memikirkan adakah aku akan sembuh. Dan saya rasa bukan rahsia lagi, kita juga akan terasa adakah waktu aku untuk menghadap Tuhan ni dah sampai. Lepas tu fikirkan pula esok bila aku kerja ni, adakah aku akan dibuang. Family, anak-anak rindu pada si kecil, pada isteri. So, bagaimana Tuan Reza overcome benda tu? Sebab dalam bilik yang terkurung itu, langsung tidak ada komunikasi dengan keluarga-keluarga, tak boleh melawat. Dah tentu orang kata 1001 benda masuk. Jadi bagaimana Tuan Reza menghadapi dan menangani benda tersebut? Kita tipulah mana-mana pun kalau saya bertanya rakan-rakan saya yang mana yang saya kenal, saya tu kena.
first thing terlintas di fikiran kita, aku masuk ni, kalau aku keluar, bernyawa atau tak? Pasal kita dah tengok kan di China banyak yang mati masa tu. Jadi kita pun terngiang-ngiang lah benda tu di fikiran kan. Kata, aku ni masuk kena COVID ni something yang bahaya, virus yang bahaya. Kan? This is not flu, bukan flu biasa ni. Kan? Jadi bila masuk tu, of course kita akan depress. Kita akan stress. Saya punya first and second day saya tu memang kita agak stress lah. Kepala otak ni saya tak tahu nak fikir macam mana. Kan? Dan dengan di rumah kita ada fikir juga, kata family ni saya tak boleh keluar. Whatever happen dekat family, saya dalam sini. Saya tak boleh nak keluar langsung. So macam mana tak tangani ni? Tapi alhamdulillah, pasal di dalam situ kita bukan dikurung semata-mata, tak boleh orang kata kontak dengan dunia luar. Tak. Kita dibagi phone. Kan? Dan juga masa tu pun kita, since saya suka bekerja sikit kan, jadi kita bawa macam saya bawa saya punya tablet, saya masih buat kerja dalam kan, dalam hospital tu. Jadi the family sini kita akan selalu kontak. Kan, macam mana dah buat swab, kata apa keputusan semua tu kan, kita akan bertanya. Kan? Saya tangani benda tu mula memang takes time. Saya tipu kalau saya masuk-masuk saya berserah semua Allah, tak. Kan? Kita kena take time, kita duduk, masa tu kita agak stres sehari dua. Hari ketiga kita start menerima. Kan kata, okay, now aku sakit. Kalau kita tetap kata kita sakit, kita punya mind kita tak strong. Ya? Yang satu yang saya dapat dalam situ adalah selalu berfikiran positif. Bagi kita, macam saya, kita ni orang Islam, kita fikir semua yang terjadi mesti ada kebaikan yang diturunkan. Kan? Ada hikmah satu, tetapi yang ini adalah aturan Allah yang terbaik. Bagi kita yang itulah yang terbaik. Mesti ada something yang Allah bagi kita ni, kenapa? Sengaja nak bagi sakit. Dengan macam itu kita build up kita punya mental. Dan juga kita sesama pesakit dalam situ, kita akan motivate each other. Kan, tanya sakit, okey kata, kita akan bersembang kan, supaya kita tak fikir sakitnya sangat. Pasal dalam situ tak ada pun tak ramai yang ada orang kata simptom yang teruk. Siapa yang ada simptom yang teruk, dia akan diasingkan pergi duduk seorang saja. Pasal contoh macam saya sendiri, pasal 12 bulan saya dah negatif. Jadi kita kena jaga hubungan kita yang depan, pasal depan masih positif. Kita takut untuk infection lagi. Tapi tak tahulah sama kena ke tak kan. Tapi that's how kita motivate diri masa tu. Apabila mengetahui bahawa anak yang disayangi juga dijangkiti, itu tahu masa bila? Dia masuk 6 hari bulan. Maksudnya masa tuan masuk di ward, tuan belum tahu? Belum tahu. Dan result pun tak keluar lagi? Belum. Okey. Bagaimana tahu dan orang kata boleh share sikit lah apabila saat-saat tahu? Kita of course kita berdoa semoga tak kena lah kan, pada semua tak kena. Tapi yalah, macam mana nak buat, saya kena. Masa saya dapat tahu tu, isteri saya telefon. Cuma masa tu saya, yalah family saya pun daripada kampung telefon, mak saya telefon. Lepas tu saya tengok miss call daripada wife saya. Bila dapat miss call daripada wife, selalunya kita yang call. Bila wife kita call, must be something wrong. Kan? Masa tu saya dah berdebar lah. Apa ni? Mesti dapat keputusan ni. Pasal selalunya keputusan akan di telefon. Macam saya cakap tadi, 6.30 petang. Wife saya telefon itu baru pukul 6.45. Saya menganggap bahawa tahu keputusan. Kan? Dan wife saya bila dia telefon, saya telefon semula. Dia kata, anak saya yang paling bongsu tu positif. Terduduklah, kita terduduk kan, kita rasa, saya sendiri rasa diri saya bersalah pasal saya yang pas pada dia kan, tapi at the same time of course saya tak boleh buat apa-apa lah kan, nothing much we can do pasal kita pun tak tahu kita kena kan, tapi kita rasa bersalah tu ada. Cuma first thing yang saya nak ni dengan hospital, saya try contact everywhere dengan nurse semua. Saya nak make sure anak saya masuk dengan saya. Duduk sekali. Duduk sekali. Pasal kita dah terbayang lah. Dia masuk, kalau saya tak ada di situ. Umur dia berapa? 12. 12 tahun. 12 tahun. Apa akan jadi? Boleh dia jaga diri. Dalam hospital, kita tahu akan masuk normalnya 14 hari maksimum lah selalunya. Tapi alhamdulillah, kata, macam mana Tuhan atur tu elok. Saya tak minta, tak sempat saya minta. Nurse ni datang kata, cik, pack sekarang.
kita akan pindah cik ke ward Part A pula. Untuk duduk sekali dengan anak. Alhamdulillah, duduk sekali dengan anak. Yang itu kita dengar dah cukup lega sangat. Kan? Rahmatnya besar betul saya rasa. Ya Allah, kata alhamdulillah tak sempat nak minta hospital yang arrangekan. Bagi saya quite efficient lah pasal how KKM work dengan hospital, dia tahu yang ni ada bapa dalam, dia terus masukkan sekali. Dia jaga bapa tu. Betul. Okey, itu bapa. Anak pula. Macam bapa ni dah tentulah ada berpengalaman. Jadi vice president di bawah ada banyak staff-staff dah kontrol apa semua. Ini anak kita sendiri yang baru berusia 12 tahun. Bagaimana Tuan Huzairi, Tuan Reza melihat dia? Dia nampak dia tak faham. Kan masa saya kuarantin diri saya pun dia rasa dia kata tak faham. Kan? Jadi bila dia kena tu, yang dia tahu dia kena pergi ke hospital. Dan dia dapat tahu pun dia kena duduk dengan saya. Masa dalam hospital pun dia adalah dia punya temperature naik sikit, 38 macam tu kan. Jadi tapi dipantau lah. Dia doktor bagi hanya 5 hari, sebanyak 5 hari untuk antibiotik. Dia punya antibiotik lah untuk habiskan untuk 5 hari supaya dia build up dia punya antibody dengan cepat untuk budak-budak. Tapi dia tak adalah simptom yang teruk tak. Dia masih dalam situ melompat. Pasal kita dapat duduk katil sebelah-sebelah. Jadi macam rumah semi-D lah kita buat. Kita tutup, itu kan duduk rapat katil kan. Macam semi-D. Alhamdulillah dapat semi-D kan dalam hospital. Jadi dia dengan saya agak rapat. Bila tengok bapak dia happy. Dia punya sakit dia tak peduli lah. Tapi dia pun tak ada mengalami simptom yang teruk macam susah nak bernafas ke apa, tak ada. Itu yang tuan-tuan dan puan-puan, itu yang kita risau sikit. Sebab masalahnya tak rasa apa-apa. Kan? Kita rasa macam kita orang biasa. Ataupun dalam keadaan yang biasa, tak ada sakit, tak ada apa. Tapi rupa-rupanya dalam tubuh kita tu ada virus ni. Okey, kita ambil soalan ni. Okey tuan, bila tuan kata doktor membiarkan antibody tuan untuk bergerak sendiri melawan virus ini, ramai tertanya, apa amalan Tuan Reza ni sampai kuat sangat antibody ni? Seorang Tuan Reza ni atlet ke? Merokok tak merokok ke? Atau macam mana? Mungkin boleh share sikit. Agaknya apa amalan? Apa amalan? Sehingga orang kata, antibody kuat boleh lawan sendiri? Kan? Mungkin masyarakat nak tahu. Banyak juga bila kisah saya viral ni tu. Jadi ramai yang PM dan DM saya sendiri juga tanya apa yang dia ambil. Kan? Masa dalam situ of course, macam-macam benda yang kita dengar. Kita try semua benda. Style-style ni macam-macam. Vitamin lah, macam-macam semua kita try. Tapi amalan saya tak ada. Saya makan macam biasa. Tapi saya kata of course, makanan hospital ni memang tak sedap. Siapa kata hospital yang sedap kan? Tapi yang itu yang terbaik sebenarnya tau. Apa agaknya menu dia? Menu macam-macam. Hari ada ikan. Malam kita tahu malam kita tahu ikan. Saya tak makan ikan. Tak makan ikan. Jadi saya akan ambil biskut malam pun saya kurang makan malam. Jadi saya makan tengah hari. Malam saya cuma minum. Saya banyak minum air masa tu. Saya ada flask besar macam ni saya bawa. Flask ni kurang-kurang sehari 4 botol. Saya akan ambil 4 botol. Saya minum saya. Pergi kencing tu biasa. Pasal kita punya bilik, saya punya katil saya sebelah nak masuk ke bilik, ke toilet. Jadi minum saya. Minum banyak air tu. Jadi tak ada apa sangat pun. Kan? Jadi antibody ni saya rasa anugerah kot. Kan? Dan juga alhamdulillah pasal saya tak ada penyakit daripada dulu. Yang terutama saya jaga makan. Jaga makan ni tak, benda-benda ni saya tak terlampau makan. Contoh nasi kan. Kita tak adalah makan yang orang tengok menggunung tu, tak. Kan? Food pun kita jaga pengambilan. Saya pun banyak pantang saya. Saya minum banyak air kosong. Tuan-tuan dan puan-puan, itu tadi sebelum dijangkiti ni pun Tuan Reza memang dah mengamalkan healthy punya pemakanan, banyak minum air, dan alhamdulillah dia banyak membantu masa tu apabila Tuan Reza disahkan mempunyai antibody yang kuat. Ini perkara yang paling menarik. Kita nak masuk ke segmen apabila Tuan Reza adalah orang pertama yang dipilih oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menggunakan darahnya
Darah plasma. Plasmanya untuk digunakan mengubati pula pesakit COVID-19. Itu yang kisah Cik Reza viral apabila dia rupanya orang pertama yang dipilih, insan terpilih ni. Mungkin boleh kongsi sikit macam mana segalanya bermula yang nak derma plasma apa semua. Selepas saya discharge 14 hari bulan. Jadi selepas tu kita akan ada follow up check up ya. So the next follow up check up saya ada 20 hari bulan. Selepas 20 hari bulan tu, masa itu doktor check up tu semua, doktor akan bertanya, you willing untuk buat derma darah tak? Ya, untuk tujuan kajian yang ini. Kan, untuk tolong. Saya rasa okey. Saya tak okey untuk saya buat. Jadi pada tak silap saya 31 hari bulan, 31 hari bulan ada daripada Dr. Sungai Buloh call, kata macam ni keadaan, you nak derma tak plasma supaya dapat tolong pesakit yang lain. Kan? Jadi kenapa saya tanya kenapa saya dipilih? Kan, pasal ramai yang dah sembuh. Kenapa saya dipilih? Pasal dia kata satu, saya tak mengambil ubat. Suplemen tak ambil ubat tak bukan ambil suplemen, maksudnya ubat kalau contoh sakit. Saya tak punya sebarang sakit. Macam darah tinggi kena ambil lama. So saya tak ada langsung. Jadi saya tak ada sebarang penyakit kronik. Saya tak mengambil sebarang ubat jangka masa panjang. Yang itu membolehkan dipilih sebagai yang nombor pertama. Yang pertama lah untuk ubat ni. Dan juga saya punya dia akan check you punya kandungan darah juga, whether dia optimum untuk you menderma. Semua cukup lah. Jadi that's why saya dipilih untuk buat. So apa yang dibuat dalam proses tu? Kalau untuk semua mengalami, pasal ramai orang alami untuk derma darah. Derma darah ni cucuk untuk bagi darah lah. Tapi yang ini boleh saya bercerita, dia kata lebih kurang macam dialisis juga lah. Dia in between derma darah dengan dialisis. Maknanya sakit juga ya. Cuma dialisis sakit. Yang ini tak sakit. Ini tak sakit. Ini tak sakit. Tapi kita nampak bila dia cucuk, saya ada bekas tapi dah habis lah. Di sini dia cucuk, jarum agak besar sebab tu dia kena cucuk ubat bius. Bius di sini, dan dia cucuk jarum. Kenapa perlu besar sikit? Saya rasa besar sikit lah kan. Kerana bila kita masukkan darah, dia ada mesin sebelah kita. Setiap nak kata kantung bekas tu 35 ml. Masuk di situ, dia proses, you nampak dia proses, dan dia lepaskan plasma ke bawah dalam kantung itu, yang gambar saya bagi tu, kantung tu. Dan juga darah, dia pump masuk balik. Darah tu masuk balik? Masuk balik. Yang dikeluarkan tu cuma plasma. Plasma tu macam mana ya? Dia warna apa? Kita ni. Dalam gambar tu saya tunjuk, dia warna macam kaya atau kaya? Sangkaya. Lebih kurang macam tu warna. Okey. Dia boleh ekstrak daripada situ. Mesin tu boleh ekstrak. Plasma, penggunaan plasma ni bukan baru. Apa yang doktor masa saya cakap, saya buat derma plasma tu, dia cakap bukan something yang baru. Pasal digunakan untuk sakit-sakit yang lain. Macam kanser digunakan plasma. Jadi cuma saya ni adalah first yang derma untuk COVID. Kenapa? Pasal dalam plasma tu mengandungi antibody COVID. Jadi that antibody akan digunakan ke dimasukkan ke dalam pesakit-pesakit yang kronik, supaya selalunya orang yang akan kronik ni adalah dia punya antibody tak boleh build up cepat. Jadi antibody tu dimasukkan supaya menolong untuk cepatlah sembuh. Kalau boleh lah, yang kita minta lah, itu berdoa agar boleh. So plasma tu macam itu. Maknanya apa jenis darah pun tak kisah? Semua jenis darah boleh. Yang saya tahu kurangnya O. Yang pasal O ni pada semua boleh bagi kan. Jadi saya darah A. Ramai orang cakap A ni senang kena COVID pula kan. Ada juga macam tu. Saya tak tahulah kajian itu kan. Tapi saya tanya juga kat doktor, sama ada darah saya plasma ni boleh digunakan pada sakit lain ke tak? Yang bukan jenis darah yang sama. Saya dah tanya pasal saya nak tahu kan. Kita curious juga. Menurut doktor yang masa tu, katanya boleh, tapi dia punya efeknya tak maksimum. Sebab tu kalau dia nak bagi saya darah A, dia akan cari pesakit A dulu untuk bagi, supaya dia punya efek tu lebih maksimum. Pasal sayang kan, untuk dapat plasma tu bukan semua orang boleh derma. Dah dapat, jangan kita waste pula yang tu kan. Okey. Ini soalan yang penting juga, iaitu stigma. Kita tengok macam mana pesakit-pesakit HIV AIDS mendapat stigma daripada orang ramai takut nak
oh ni jiran, contohlah, oh jiran aku ni kena HIV ni, kan? Oh staff aku, oh bos aku ni ada AIDS ni apa semua kan? Orang akan cuba nak menjauhkan diri, mungkin ada sindiran-sindiran, dan kita tak mustahil pesakit COVID pun ada, masyarakat ada stigma tu. Wahai bukan kita minta dan bukan kita pergi cari. Kan? Contoh dalam kes Tuan Reza dapat di pejabat kan. Memang bukanlah kata pergi melancong ataupun melanggar tempoh PKP apa semua. Okey, ini pun satu benda berat ni nak kena Tuan Reza dan juga ahli keluarga hadapi kan. Orang akan bercakap, inilah ni kan ni. Bagaimana sejauh mana you punya persiapan nak menghadapi ni masyarakat ni. Sedangkan you dah negatif dah. Dah tak ada apa dah pun kan. Kita betul juga pasal sekarang kita PKP. Kan, masa during PKP ni kita pun tak boleh keluar. Dan juga kita pakai mask. Orang tak kenal kita. Yang tu yang penting lah. Tapi alhamdulillah jiran-jiran sini tak ramai yang tahu. Kan, pasal kita tak perlu bagi tahu pun kan, pasal benda ni kita tak keluar rumah. Kan? Saya balik daripada hospital sampai sekarang saya menjalankan lebih kurang macam kuarantin. Kalau ramai orang cakap kata dari 18 sampai sekarang ni, oh lama betul buat kerja daripada rumah. Saya dah kuarantin daripada 1 hari bulan Mac lagi. Kan? Dah lama. Sini saya dah masuk 2 bulan. Kan? Jadi jiran-jiran yang tahu banyak memberi sokongan. Terima kasih kepada jiran-jiran kerana memberi sokongan. Siapa yang tahu tu banyak yang bagi sokongan. Yang tak tahu, biar tak tahu tak apa. Kan, pasal tak perlulah kan benda ni. Yang penting kita jaga diri kita. Ya. Jarak, social distancing cukup penting. Cukup penting. Ya. Pasal saya kat office pun saya tahu banyak yang tak kena pasal ada social distancing lah. Okey. Kita hari ni bertuah kerana kita nak dengar juga isi hati luahan ahli keluarga yang rapat dengan Tuan Reza. Kita tadi dalam hampir 40 jam tadi kita dah dengar tentang Tuan punya badan. Ini kita nak tengok orang tersayang. Kita nak tahu juga tu macam mana perasaan dia apa semua. Tapi sebelum kita interview insan yang dimaksudkan, baik Tuan Reza, syarikat ataupun majikan. Saya difahamkan majikan Tuan Reza sangat very supportive kan, langsung tidak ada istilah diskriminasi terhadap pekerja dia. Jadi alhamdulillah kat situ. Boleh komen sikit tentang majikan ni. Mungkin majikan-majikan di sana kalau ada staff dia yang kena COVID, boleh dengar apa yang Cik Reza komen sikit. Alhamdulillah pasal syarikat saya amat prihatin ya, even bukan pada staff saja tapi pada yang lain lagi lah ya. Jadi pada staff memang daripada mula syarikat akan membantu staff untuk pergi buat swab test. Even let's say kita buka sampai kita punya outpatient untuk semua staff kalau pergi COVID sendiri. Selepas daripada dengan KKM, kami masukkan dalam outpatient boleh pergi buat sendiri ya. Dan juga kami membantu, syarikat membantu semua staff-staff yang terlibat. Yang mana ada rumah daripada awal kami dah buat work from home. Jadi from time to time kita akan tanya kesihatan, dan kita buat polisi yang baru kan, dan juga tak ada sebarang pemotongan gaji. Kan? Ada. Macam mana pasal dia atas dasar bila work from home you masih bekerja. Kita kena make sure sebagai staff pun kerja tu berjalan macam biasa. Cuma you tak boleh ada decide. Kan? So ke depan ni sebenarnya saya nampak the way how kita buat kerja pun dah akan jadi different. Kan, you boleh kerja daripada jarak jauh. Dulu kena ada di office. Sekarang tak perlu. Conference lah, Skype lah. Betul, banyak sekarang ni. Company pun kami bagi sokongan daripada segi IT juga. Kan? Jadi Microsoft Teams, kami ada Microsoft Teams. So meeting ni almost every day ada. Kan? Jadi saya pun masa dalam hospital pun saya ada juga meeting dengan staff saya kan. Pasal kita kena make sure kita kena be fair, bukan pada staff saja, company pada company juga. Staff kena faham company untuk sustain, you kena bekerja. Kan? Kalau you tak bekerja, you duduk di rumah,
tak bekerja langsung, company tak ada duit. Yang itu jadinya kena potong gaji, kena semua pasal company dah tak ada duit. At the same time, company pun kena membantu staff, kena tunjuk jalan macam mana untuk bekerja berada di rumah. Tengok, itulah contoh. Patutlah dah naik sampai pangkat senior presiden ni. Walaupun dah disahkan kena COVID, dah sembuh, masih lagi bekerja. Dalam ward pun terus bekerja. Tapi bekerja pun satu terapi juga ya. Betul, betul. Bekerja pun satu terapi hiburan ni. Betul. Baik, kita nak panggil pada isteri tersayang ini, iaitu Puan apa nama tak ni? Zuraita. Puan Zuraita. Puan Zuraita. Assalamualaikum Puan. Terima kasih. Mak Adik. Anak nama apa ni? Zir yang kena itu ya? Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok bagaimana sebuah keluarga bahagia. Walaupun ada ahli keluarga yang dijangkiti virus, tapi mereka masih sama. Tidak ada istilah kecewa atau masih lagi saling support each other. Baik Puan Zuraita, satu dugaan yang cukup hebat. Apabila dalam orang kata, dia macam satu episod drama lah. Tengah cantik, bahagia, pop, ada masalah. Tapi masalah ni pula bukan masalah sebarangan ni. Satu Malaysia, satu dunia, hari-hari berita duk cerita pasal COVID, akhirnya terjadi pada keluarga sendiri. Jadi pada mula-mula, bila dapat tahu, mungkin suri rumah di luar sana nak tahu, apa yang terbayang dalam minda Puan Zuraita? Okey, sebelum suami saya disahkan COVID tu, memang dah ada beberapa kes COVID tapi tak berapa banyak kan. Jadi suami saya selalu berpesan kalau pergi mana-mana tu jaga-jaga macam tu, tapi kita rasa macam benda tu jauh dari kita tau. Kita tak rasa macam tak mungkin kot. Tak mungkin lah kami tak aku mungkin kena kot, kan. Sehinggalah bila suami saya disahkan, saya rasa macam perkara pertama yang saya rasa adalah takut. Takut sebab kita akan takut pada benda yang kita tak tahu. Betul. Kan. Jadi saya takut. Jadi anak-anak pun tak tahu nak buat macam mana. Tapi saya rasa masa tu masing-masing pengalaman tu datang belajar sendiri. Macam tu sebab kita nak Google apa pun kita tak tahu kan. Jadi dalam masa 2 hari tu bila suami saya kuarantin sendiri, jadi saya pun macam orang kata start ambil alih kerja dia kan, orang kata ketua keluarga interim lah kan. Jadi saya start buat benda semua sendiri. Saya macam rasa mungkin husband aku ni positif kot. Jadi aku kena struggle untuk anak-anak kan, aku kena berjuang. Macam itulah. Jadi sehinggalah apabila 2 hari selepas suami saya buat swab test disahkan positif, dekat situ walaupun saya dah rasa down, tapi saya fikir saya tak boleh lama-lama macam ni. Saya kena bangkit untuk anak saya. Bangkit pertama sekali adalah untuk dia, supaya dia tak perlu risau pun kami di rumah ni. Dan bangkit kedua adalah untuk anak-anak saya. Saya ada stok FB Puan Zuraita. Kita ada stok juga ni. Stok. Macam mana Puan Zuraita berkongsi perasaan yang sangat sedih dan hiba apabila ambulan datang ambil anak tu, boleh share dengan kita? Itu memang perkara yang saya takkan lupakan seumur hidup saya lah. Okey, masa suami saya, walaupun dah ada pengalaman 2 hari sebelum tu suami saya diambil ambulan lain sebab dia sendiri. Okey, sehingga bila pihak KKM ataupun PKD lah call bagi tahu perkara ni perlu dirahsiakan, tak boleh bagi tahu siapa-siapa. Jadi maknanya dah tahu kat situ saya seorang. Okey, suami saya dekat hospital tak boleh bantu. Jadi saya minta tolong dekat wakil PKD tu, saya tak nak ambulan datang ke rumah sebab saya rasa keadaan saya baru je nak terima keadaan suami saya, tiba-tiba bab anak pula. So lepas berbincang, doktor dalam pukul 8 lebih tu, doktor dari Pusat Kesihatan Daerah Bestari Jaya tu call, dia bagi cadangan supaya saya hantar anak saya ni. Dia tak bagi hantar ke hospital, dia suruh hantar dekat satu macam klinik yang berhampiran, ada lorong belakang. Jadi dia suruh saya hantar sampai setakat tu. Masa tu pukul 11.30 malam. Bayangkanlah kan, dengan keadaan lorong gelap macam tu, saya tak boleh pegang dia. Saya tak boleh nak apa, semua dia sendiri. Jadi dalam ketakutan macam tu saya buat jugalah. Okey Puan, walaupun ada kemudahan device dibenarkan masuk telefon, dah tentu tak sama, terutama dengan anak, naluri seorang ibu
tahu anak sakit tapi tak boleh nak sentuh, tak boleh nak bagi makan, hanya duduk di rumah. Satu perasaan yang bukan senang nak ditanggung lah. Kita, jadi bagaimana Puan pula overcome benda tu? Okey. Saya banyak berhubung dengan suami saya lah. Orang kata kalau tengok WhatsApp kita orang tu memang panjang lah kan. Jadi kita saling support each other. Suami saya support saya support dia, sebab saya tak boleh cerita dekat orang lain. Jadi tapi satu yang melegakan saya sebab anak saya ada dengan suami saya. Jadi saya dan suami saya selalu bagi video tentang kesihatan dia. Hari-hari saya tanyalah. So saya lega dan saya percaya ini adalah aturan Allah. Allah mungkin menghantar anak saya ni untuk menemani suami saya supaya dia kuat semangat. Mungkinlah kan, saya tak tahu kan. Jadi saya percaya yang tu. Dan sepanjang 11 hari mereka di ward tu, saya melaluinya dengan orang kata macam tak ada perasaan pun ya. Buat-buat kuat pun ya, tapi selalu berdoa pada Allah lah. Adik nama apa adik? Zel. Okey Zel. Ni mungkin acik-acik, akak-akak, abang-abang kat luar sana nak tahu ni. Zel, macam mana duduk kat ward? Bila dapat tahu dalam ward tu, Zel macam mana? Bila okey. Bila mula-mula dapat tahu Zel kena COVID. Zel tahu ke COVID tu apa? Okey, apa yang Zel tahu masa tu? COVID-19 ni adalah virus yang sangat bahaya. So masa tu bila dapat tahu tu, Zel rasa macam mana? Takut ke, tak boleh tidur malam ke, atau macam mana? Bila dapat tahu yang dapat COVID-19 ni, tiba-tiba terus terkejut. Macam tak boleh percaya benda tu ada. Jadi bila dapat duduk dengan, panggil apa, papa ke? Ayah? Abah. Bila dapat duduk dengan Abah dalam ward tu macam mana rasa? Lega tak? Lega. So apa buat dalam ward dengan Abah? Cuma tidur. Okey. Main game macam tu je lah. Okey. Rindu kat mak masa tu? Rindu sangat. Tapi tengok ni lah ya? Ya, guna WhatsApp. Guna WhatsApp apa semua. Okey, bila Zel dapat tahu Zel dah sembuh, apa Zel rasa? Macam lega, boleh macam nak tidur, boleh nyenyak macam tu, senang lah rasa. Okey, alhamdulillah lega lah. Keluar sama-sama Cik Rizal? Sekali. Oh, sekali ya? 14 bulan. Sekali ya. Okey, kita rasa kita pun dah lama dah ni. Saya rasa kita pun banyak dah berkongsi tentang cerita dan pengalaman yang dilalui sendiri ni. Kita tak pernah dengar lagi. Inilah first time anda berhadapan, anda boleh dengar sendiri luahan dan keluh kisah yang dialami oleh Tuan Reza dan keluarganya. Bukan saja Tuan Reza, anak pun dijangkiti. Baik, mungkin soalan terakhir lah, saya bagi peluang pada Tuan dengan isteri. Okey, Tuan dulu. Tentang kedegilan masyarakat di luar yang memandang enteng PKP. Seolah-olah benda ni tak mungkin terjadi pada diri diorang. Apa nasihat Tuan? Ramai orang ingat kata dia takkan kena. Kan, tapi pasal tadi pun kita kata ada orang tak ada simptom kan. So kita tak tahu kita kena ke tak kalau kita pasal kita tak kenal semua orang kan. Jadi saya pelik, saya pun tengok ada di area yang husband and wife masih keluar sekali. Kan, saya percaya apa yang dibuat oleh KKM ni adalah yang terbaik. Apa yang government minta pun terbaik ya. Pasal social distancing ni kita tengok graf tu sendiri. Kan, macam mana di negara luar bila tak ada social distancing, tak ada PKP ni, macam mana dia punya graf naik. Yang kita ni agak stagnan, kan? Setiap hari baru satu sebir naik kan, jadi tak tinggi. Dan saya berharap bahawa kalau kita rasa kita ni Malaysian, ya, kita ni true Malaysian, apa tanggungjawab kita lah bila disuruh buat. Kan, kita kata aku semangat sebagai seorang rakyat Malaysia, tapi kita tak buktikan langsung pun. Kan? Banyak lagi saya tengok kita-kita yang keluar. Kan? Kalau kita ada betul-betul urusan yang memang perlu dibuat sangat, kan, baru kita keluar. Macam saya sendiri pun, selepas saya balik, lepas saya sembuh betul, baru saya keluar kalau pergi beli. Pasal dah lama sangat saya duduk rumah kan. Beli barang, habis saya balik. Mana-mana saya tak pergi. Dengan orang kan tak ada langsung. Kan? Jadi saya berharap sangatlah untuk rakyat Malaysia. Jadi kita sama-sama putuskan benda ni. Kalau kita tak putuskan COVID ni, jangan kata sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita tak tahu kita boleh keluar rumah ke tak.
Yang inilah masa untuk kita buktikan yang kita boleh buat, kan? Tak lama pun 2-3 bulan kalau duduk pun, kan? Duduk rumah bukan kita duduk dalam penjara, kan? Kalau kami pun yang sakit duduk dalam hospital 11 hari tu pun boleh paksa dia duduk dan balik di kuarantin lagi selama 14 hari dalam rumah, tak boleh keluar juga. Kalau yang sihat ni, kenapa tak boleh lakukan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi selama hampir sejam tadi. Alhamdulillah saya mendapat komen yang banyak ni mengucapkan setinggi-tinggi syabas kepada Tuan Reza, isteri dan anak kerana very positif. Walaupun benda ni bukan orang kata benda mudah, bukan mudah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama menyokong Malaysia Gazette, dan pada yang lebih penting, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana very positif, tidak mendiskriminasikan pesakit-pesakit ini, pada jiran-jiran, kepada majikan. Majikan pun terima kasih kerana very supportive kepada staff anda ini, dan kita harap majikan lain pun di seluruh Malaysia juga sama memberi sokongan, kerana sokongan ini penting, kerana untuk sembuh dia bukan saja memerlukan ubat tetapi juga memerlukan support secara holistik daripada semua. Baik, terima kasih Tuan Reza, Puan Zorita, Zil. Semoga kita bertemu sekali lagi di waktu yang sama di hari akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti menang.